Statistik menunjukkan jumlah pengundi muda di antara 18 hingga 29 tahun adalah 6.05 juta pengundi berdaftar. Dan jika kita lebarkan lagi jumlah pengundi berumur 18 hingga 39 tahun pula, ia adalah seramai 10.6 juta pengundi berdaftar, iaitu 50% daripada jumlah keseluruhan pengundi berdaftar yang berjumlah 21 juta. Inilah yang kita sebutkan golongan milenial. Golongan milenial ini yang sudah tentu mereka ni engage dengan platform digital untuk mendapatkan maklumat, beraktiviti dan termasuk juga menerima kempen-kempen politik. Jadi maknanya sudah pastilah di saat ini sangat relevan dan signifikan dengan situasi semasa tanpa menafikan 100% kempen secara offline atau berbentuk fizikal. Dan kalau kita tengok, saya nak tambah sekali lagi, antara alasan yang kita menggunakan kempen secara digital ni, kalau kita lihat sekarang ni calon-calon tidak mampu dalam tempoh menjelajah sekarang 2 minggu kita telah melalui proses penambahan calon, dan sudah tentu calon tidak mampu untuk jelajah ke semua tempat dalam masa yang singkat. Dan kemudian tempoh berkempen secara fizikal juga, ataupun kalau kita tengok ceramah-ceramah terhad pada hingga pukul 12 malam saja, dan kita boleh juga mengelakkan berlaku sebarang insiden pergaduhan di tempat kempen. Itulah sebab sedikit kenapa kita memerlukan kempen yang lebih bertrend digital ini. Okey, nak kata 100% salah ataupun tidak berkesan dibuat, saya tak kata begitulah. Cumanya kalau kita lihat secara am, yang kita tengok secara analisa, kempen-kempen yang dibuat di media sosial ini tidak berstruktur ataupun kita sebut cacah marba, tak sekodai jugalah, dan tidak mengambil kira milestone ataupun disebut tempoh masa berkempen. Okey, tempoh masa 2 minggu ini memang ia lebih sesuai lah kalau kita melancarkan kempen bercorak hard sell kempen, yang mana kita nak close potential voters. Namun proses berkempen ini harus dijalankan ke fasa-fasa tertentu. Okey, kerana setiap fasa ada objektifnya sendiri. Ia kena bermula lah dengan lebih awal. Kalau kita perhalusi, sebenarnya ia tak beza jauh antara kempen produk komersial seperti business marketing dengan political marketing. Okay, dan ini kita lihat politik hari ini pun dah seakan-akan memasuki satu gerbang baru, iaitu industri politik. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kempen politik seharusnya bermula lah. Kita bermula meningkatkan lagi kekuatan pengkalan data seperti follower, seperti likers, friends. Ini semua sebenarnya prospek pengundi. Dan data-data ini penting untuk kita salurkan maklumat secara direct, secara nyata atau tidak nyata, secara kempen berbentuk soft selling ataupun hard selling. Dan ia berbeza mengikut fasa-fasa tertentu. Jadi kalau kita lihat ya, dalam keadaan sekarang ni, hard selling campaign memang seharusnya dibuat di saat ini. Dan ketika ini boleh kita menggunakan statistik pengundi berdaftar di setiap parlimen untuk melakukan campaign direct melalui platform digital berbayar, dan kosnya memang lebih murah dan kalau kita bandingkan dengan campaign yang berbentuk fizikal. Okey. Mungkin Tuan Haji boleh cerita juga macam mana ataupun bilakah sepatutnya campaign harus yang bermulanya. Jadi adakah ia memerlukan fasa tertentu untuk melihat keberkesanan campaign ni? Ada setengah tu dia buat campaign, dia terus pergi ke tempat-tempat orang ramai, tempat untuk pertumbuhan. Jadi secara di kita tu macam mana pula, silakan. Okey, bilakah sepatutnya kempen harus bermula ni? Okey, strategi kempen ni seharusnya bermula awal. Okey, selepas kerajaan baru selesai dibentuk, maknanya kita kena buat selalu dah. Okey, tetapi bentuk kempen ini mungkin dalam bentuk yang lebih halus seperti perang sarang, bukan dalam bentuk literal ataupun nyata, dan memaparkan image terbaik dengan meningkatkan personal branding wakil rakyat calon tersebut. Kalau dalam konteks sekarang calon lah, tapi kalau selepas itulah wakil rakyat, dengan kita memaparkan, mengutarakan track record berdasarkan data dan fakta lah. Jadi selain itu, posting secara berkala dan berjadual perlu dilakukan lah untuk menambahkan database wakil rakyat, menarik trafik untuk mendapatkan lebih engagement dengan rakyat, mendengar feedback daripada rakyat untuk dianalisa data-data sebelum digunakan sebagai bahan kempen baru yang lebih tepat dan berkesan ketika di penghujung penggat ataupun pentadbiran. Okay? So ia perlulah untuk mengambil kira bahasa-bahasa rakyat, keperluan rakyat, hasrat dan harapan rakyat melalui keyword-keyword tertentu yang digunakan oleh netizen di dalam platform digital. Kemudian data-data ini boleh dianalisa secara lebih bersistematik dengan menggunakan software-software tertentu lah melalui proses analisa dipanggil data analitik. Okay? Sebab itu bagi saya lah, setiap bahagian, setiap cawangan ataupun calon ataupun wakil rakyat perlu ada satu department, jabatan ataupun sekurang-kurangnya satu unit khusus untuk menguruskan kempen pemasaran politik secara digital ni. Bukan sekadar diwujudkan secara ad hoc ataupun wujud secara tiba-tiba. Dan apa yang lebih penting, kita mesti mengambil mereka yang pakar atau berilmu dalam bidang ini.
Sebab apa? Sebab kalau kita tersalah pilih, ia bukan sahaja tidak memberi kesan lah kepada kempen politik. Malah kalau tak kena cara, lebih teruk, boleh menjatuhkan imej, bukan sahaja imej parti tapi imej juga calon tersebut. Jadi kita kena hati-hati. Jadi sebenarnya kalau kita sebut pasal bila kita nak sebut macam mana kita nak berkempen ni, dia sebenarnya serupa je. Sebenarnya parti politik berebut satu database ataupun pengundi yang sama. Kalau contoh di Tumpak di Kelantan ni antara pengundi yang paling ramai. 115,000 lebih. Jadi siapa yang ada database yang banyak dan genuine dan berkualiti serta mampu menganalisakan database ini dengan lebih tepat, maka strategi kempen politik yang dilancarkan juga akan jadi lebih berkualiti dan berkesan. Itulah lebih kurangnya. Saya jawab. Okey. Maksudnya kalau berkempen menerusi dunia digital ni pun lebih kurang samalah dengan kita pergi berkempen secara fizikal. Jadi keberkesanan tu macam apa pendapat? Majilah keberkesanan perbezaan secara fizikal dan juga alam maya ni, media sosial ni. Okey, sekarang kita lihat secara nyatanya di manakah manusia, di manakah rakyat, di manakah pengundi-pengundinya. Kalau kita keluar daripada office ataupun kantin, sudah tentu kita nampak tak berapa ramai orang. Dera pun tidak seperti dulu-dulu. Betul. Tapi di manakah mereka? Khalayak sebenarnya berada di dalam platform-platform digital. Khalayak sedang melihat kempen-kempen yang sedang bermain ini di media-media sosial seperti di TikTok, seperti di Facebook, di Instagram, yang mana mereka boleh melayarinya 24 jam. Kalau kita secara fizikal, kempen yang kita buat ceramah contohnya, paling lewat, paling last tu lah 12 malam dah. Dan kalau kata saya sebut tadi, maknanya ahli-ahli ataupun wakil rakyat calon-calon, dia tak boleh nak pergi belakang. Tak sempat dalam masa kempen 2 minggu lepas penambahan calon ni, nak pergi semua sekali memang tak sempat lah. Dan tidak boleh nak menyusup masuk ke tempat-tempat yang lebih diceruk-ceruk dan sebagainya. Tapi salah satu caranya ialah dengan cara yang cukup mudah, cukup cepat dan cukup murah, ialah melalui media sosial. Tapi dengan ada cara dia lah. Sebab tu saya kata tadi, ramai yang buat ni, dia kadang-kadang dia cacar marba, ambil video terus letak, ambil video terus post, masuk up status dan macam-macam. Itu tak betul. Walaupun kita kata kita post lah untuk memberitahu dalam konteks marketing, kita panggil positioning. Betul, positioning ni untuk postkan sebarang kempen-kempen untuk melekat di dalam minda masyarakat. Tapi perlu ada fasa-fasa tertentu, konten-konten tertentu, platform-platform tertentu. Sebab apa? Segmentation berbeza. Dia serupa je kalau kita nak jual barang. Segmentation kita nak jual barang, kita tahu kepada siapa yang kita nak jual. Dan ini apatah lagi dengan data-data yang telah dikeluarkan oleh SPR, kita tahu di kawasan kita ni berapa ribu orang. Bakal-bakal pengundi. Yang kita kena cater. Jadi di situlah kita boleh terus direct untuk berkempen dan meletakkan apa saja maklumat, kandungan, malah manifesto yang direct kepada pengundi-pengundi yang akan pakoh kita. Betul. Itu caranya. Adakah masyarakat kita sekarang ni sudah pun cukup matang dan juga bijak untuk menggunakan media sosial dalam berkempen? Tak kira dalam TikTok ke, kebanyakan TikTok lah antara calon-calon parti ni yang mana dia mempromosikan dalam TikTok sebenarnya untuk menarik minat orang muda. Yalah, kalau kita tengok akhir-akhir ni platform yang begitu popular lah TikTok lah. Dulu kita tengok Instagram, Facebook, saya tengok YouTube pun sekarang dah makin kurang kan. Semua beralih kepada TikTok dan calon-calon pilihan raya pun mereka tahu dengan adanya platform TikTok, kemudian pengundi-pengundi yang baru nak mengundi ni yang 18 tahun ni, mereka memanglah cukup aktif dengan TikTok. Jadi kalau saya melihat lah, nak kata matang, kita matang, adalah kita kena perbaiki dalam dunia media sosial ni, platform-platform untuk berkempen. Walaupun kita tahu kemudahan teknologi ni memang memudahkan kita untuk menyebarkan maklumat, kempen-kempen secara meluas dan mudah, tetapi harus diingat jugalah kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan kempen politik ni, kita mesti bersifat bertanggungjawab, berhemah, beretika dan sudah tentu berpaksikan kepada nilai-nilai agama lah. Dan jangan sesekali kita menyerang peribadi calon parti lawan ni. Apatah lagi kita nak mengaibkan dan memberi ataupun memfitnah individu-individu tertentu. Dan kita juga sebagai audience ataupun pengundi ni pun mesti bijak lah. Mesti bijak melihat apa semua ni. Dan saya rasa hari ini golongan masyarakat yang telah pun berada dalam platform digital ni semakin hari semakin matang. Dan kita rakyat macam kita, macam DJ ZD pun kita menagihkan satu kempen politik yang lebih berhemah, yang lebih matang, yang lebih berfakta, bukan
satu benda-benda yang mitos, berfakta. Okey, dan kita kalau boleh jangan bermain dengan sentimen keagamaan, sentimen perkauman, sentimen kenegerian, mengatakan orang lain semua salah, hanya kita saja benar. Itu tak bagus. Dan ini sebenarnya menggambarkan politik kita ini masih lagi ditakut lama, tidak matang dan tidak berakhlak. Jadi agama kita pun jelas melarang perbuatan begini. Jadi saya rasa untuk mematangkan kempen-kempen ini, tidak kira semua parti, semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kempen politik ini, seharusnya memperbanyakkan maklumat-maklumat yang berbentuk perancangan pembangunan strategik mereka. Okey, perancangan jangka panjang, perancangan jangka pendek yang berbentuk setempat, highlightkan track record pencapaian yang telah lalu berdasarkan fakta, anjurkan program-program bersama orang-orang muda melalui platform digital seperti forum cross generation dan sebagainya. Barulah kita nampak kempen-kempen kita lebih bersifat intelek, berhemah, profesional dan berlandaskan etika kemanusiaan. Okey, jadi mungkin Tuan Haji boleh sentuhlah sikit berkenaan dengan undi 18 yang mana takut juga mereka ni mudah terpengaruh dengan kata-kata manis yang ada dalam platform media sosial ni. Ya, biasalah. 18 ni kita istilahkan dia teenagers lah. Teenagers dia kena plus dengan dipanggil screenagers. Screenagers ni orang yang rely ataupun bersandarkan apa jua yang berlalu di depan skrin dia. Mereka ni sebenarnya golongan dipanggil golongan yang hidup dalam teknologi digital. Hidup-hidupnya dah ada teknologi digital. Betul. Dia bukan imigran digital macam saya ni, imigran digital imigran. Digital imigran ni lahir sebelum dunia digital tapi masuk ke dalam dunia digital. Mereka ni ialah generation millennial tadi. Jadi macam saya katalah, kita mesti bijak, bijak melihat dan menilai dan menyemak. Menyemak apa jua fakta kandungan digital content yang lalu yang berlegar di platform digital kita ni. Maklumlah, kita hari-hari memang hari-hari pertama sekali kita buka ialah telefon. Buka mata ialah kita tengok. Bahkan sebelum buka mata yang kejut kita pun adalah telefon kan. Tak ada dah jeloceng. Kalau student saya dekat universiti ni, mereka sudah melilai dengan lebih matang. Jadi kita sebarkan lagi kepada golongan-golongan bawah dan kita sebagai ejen untuk menyatakan sebelum kita melihat ataupun semasa kita melihat apa jua konten-konten politik ni mesti berlandaskan kepada semak sebelum kita menerima. Sebab memanglah kadang-kadang ni kecek senang. Semua orang buat konten. Dunia ni dunia konten. Pergi mana-mana buat konten, masuk video, hebahkan. Cuma yang pentingnya, adakah itu benar, adakah itu salah? Tanggungjawab untuk membenarkan perkara itu bergantung kepada kita. Kita ada tanggungjawab untuk diri kita, tanggungjawab terhadap Allah yang Maha Esa dan tanggungjawab juga untuk masyarakat. Betul. Okey, jadi sebagai perakhirannya mungkin ada kesimpulan sikitlah daripada Tuan Haji. Right, so kesimpulannya mudah. Dalam perkataan yang mudah, kita memang berada dalam dunia digital. Kita tak boleh nak mundur balik, kita tak boleh nak buat U-turn. Cuma gunalah platform digital ini dengan cara yang terbaik, termasuk dari sudut kaedah dia, dari sudut tata cara dan kandungan. Jangan terlalu garah kita berkempen hingga kita lupa nilai-nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan semata-mata mengejar kuasa yang bersifat sementara ini. Sesungguhnya kuasa dan tanggungjawab itu adalah sangat-sangat berat tanggungjawabnya. Ia boleh menjadi satu asbab, antara kita menjadi orang yang beruntung ataupun kita menjadi orang yang rugi di akhirat. Fikir-fikirkan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji atas perkongsian itu.